ini. Kita doakan semoga urusannya dimudahkan dan dapat kita membantu satu sama lain, insya-Allah. Baik, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Salam. Itu dia dua orang tetamu kita mewakili Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan, dan juga kita dah sampai ke penghujung Warna Pagi untuk edisi 6 Jumadil Awal 21 Disember hari ini. Okey, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Saya suka sangat nak tengok Ustaz kali ni di mana pula Ustaz. Biasa macam Ustaz atas bot, atas laut. Siapa lagi? Mungkin kat atas bangunan ataupun di bawah bangunan. Allahu a'lam, nantikan saja perkongsiannya bersama. Saya rasa kat rumah je lah. Kat rumah je kan? PKPB. Wallahu a'lam. Apapun, terus bersama Yati lepas ni, dan untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Ya, sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari, tangisan anak-anak kelaparan dan kesakitan semakin kuat bergema. Kemarau, kebururan, peperangan dan kemiskinan menjadi asbab utama kepada penderitaan. Menurut laporan World Food Programme, 821 juta orang tidur dalam kelaparan dan 6 kanak-kanak maut dalam tempoh seminit akibat kebuluran. Ketika dunia sedang merintih, di mana kita? Kempen Dariku Untukmu, anjuran Islamic Relief Malaysia bakal mengurangkan penderitaan lebih 100,000 penerima di lebih 32 negara termasuk Syria, Palestin, Yemen dan Somalia. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-8926-3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, 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 perlindungan takaful percuma. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hari demi hari, tangisan anak-anak kelaparan dan kesakitan semakin kuat bergema. Kemarau, kebururan, peperangan dan kemiskinan menjadi asbab utama kepada penderitaan. Menurut laporan World Food Programme, 821 juta orang tidur dalam kelaparan dan 6 kanak-kanak maut dalam tempoh seminit akibat kebuluran. Ketika dunia sedang merintih, di mana kita? Kempen Dariku Untukmu, anjuran Islamic Relief Malaysia bakal mengurangkan penderitaan lebih 100,000 penerima di lebih 32 negara termasuk Syria, Palestin, Yemen dan Somalia. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-8926-3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Berita ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid. Amanah pembayar zakat, Mawid tunaikan. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM.
Jumlah mereka yang ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Sabtu meningkat lebih 2 kali ganda berbanding hari sebelumnya, menunjukkan masih ramai yang mengambil mudah wabak COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata seramai 672 orang ditahan pada Sabtu berbanding 249 orang yang ditahan pada Jumaat. Daripada 672 orang yang ditahan itu, 643 telah dikompaun manakala 29 individu lain pula direman. Antara kesalahan ingkar arahan PKP termasuk aktiviti pusat hiburan, tidak memakai pelitup muka, gagal mematuhi penjarakan fizikal, gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan dan lain-lain. Katanya dalam kenyataan berkaitan perkembangan PKP semalam. Mana-mana individu atau pertubuhan bukan kerajaan NGO dari kawasan zon merah COVID-19 tidak digalakkan datang ke negeri Terengganu untuk menghantar bantuan kepada mangsa banjir. Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik berkata kekuatan gabungan tenaga 6,087 petugas daripada 16 agensi setakat ini masih mencukupi untuk pelaksanaan operasi menyelamat dan bantuan kepada mangsa banjir terbabit. Beliau berkata demikian di Kemaman semalam. Dalam pada itu, Datuk Rosli turut menasihati semua mangsa banjir agar membawa barangan berharga seperti wang tunai, barangan kemas dan dokumen penting ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan KKM menasihati mangsa banjir di Terengganu, Kelantan dan Pahang yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS agar sentiasa menjaga kesihatan kendiri, mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata dalam situasi negara masih dilanda pandemik COVID-19, keadaan sesak seperti di PPS boleh meningkatkan risiko bagi penularan penyakit. Sehubungan itu, pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP dan amalan norma baharu oleh semua mangsa banjir di PPS perlu diberi perhatian sewajarnya oleh semua agensi yang terlibat. Selain itu, mangsa banjir juga perlu memaklumkan kepada anggota kesihatan jika bergejala dan patuh kepada lain-lain arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Menurutnya dalam kenyataan di Kuala Lumpur semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Amanah pembayar zakat, Mawib tunaikan. Time PKP ni ramai yang terjejas pendapatan. Kalau macam tu, tolonglah diorang. Memanglah nak tolong, tapi kita pun bukan banyak duit. Apa yang kau boleh tolong adalah dengan laporkan mereka yang dalam kesusahan tu kepada Mawib. Mawib dah bangunkan aplikasi mobile jejak asnaf Muja. Ni aku dah muat turun ni. Bagus apps ni. Ada GPS lagi. Ya betul. Dengan GPS, skuad jejak asnaf dapat turun padang dengan lebih cepat dan tepat. Cuma orang susah yang nak dilaporkan tu mestilah menetap di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Benda baik kena sebarkan. Muat turun di Google Play Store ada, di Apple App Store pun ada. Caps ni mas. Pada tanggal 27 September dalam tahun 1995, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menubuhkan tabung bantuan rawatan pesakit bagi Hospital Universiti melalui bahagian wang kutipan zakat agensi tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Abdul Hamid Othman berkata, peruntukan berkenaan selaras dengan hukum bahagian wang zakat kutipan Pusat Pungutan Zakat bagi memastikan umat Islam khususnya meneruskan kehidupan yang lebih berkualiti dan bermakna. Peruntukan tabung ini akan ditambah dari semasa ke semasa bagi membiayai perbelanjaan rawatan perubatan dan sekaligus membantu menanggung bil rawatan hospital. Pihak Mawib telah menyalurkan sejumlah 1.2 juta ringgit bantuan termasuk pembedahan jantung, buah pinggang, perubatan bulanan bagi warga emas dan makanan bulanan untuk fakir miskin. Sesungguhnya, penubuhan tabung ini membantu golongan umat Islam yang memerlukan untuk menikmati kemudahan hospital yang lebih selesa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia.
Anci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 secara dalam talian e-Census dilanjutkan sehingga 21 Disember 2020. Tunaikan tanggungjawab anda demi Malaysia tercinta. Layari www.mycensus.gov.my untuk maklumat lanjut. Pelari kalibrasi parti bertujuan mendapatkan data jelas jumlah parti yang berada dalam negara. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar. Tak kira di mana juga anda berada, alhamdulillah Allah kurniakan kita rezeki untuk bersama sekali lagi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Bermula pukul 10 ni sampai ke pukul 1 tengah hari nanti, insya-Allah teman berteman kita. Moga-moga ada banyak manfaat dapat kita kongsikan bersama. Untuk anda sahabat pendengar telah pun kita ikuti tadi perkongsian bersama dengan Pian dan juga Hazwan untuk warna pagi, insya-Allah. Seawal 6 pagi mereka bersama dengan anda, banyak perkongsian telah pun dikongsikan. Moga-moga menjadikan kita, membentuk kita menjadi insan yang lebih positif lagi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, nak positif lagi, hari Isnin kita bakal bersama kejap lagi Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam perkongsian Pesona di Zahra. Kita nak sambung lagi menerusi perkongsian Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Kita nak masukkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk sama-sama kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keluarga kita. Insya-Allah kita akan bawakan untuk nama Allah yang ke-97 Al-Warid untuk bersama dengan sahabat pendengar kejap lagi untuk perkongsian kita dalam Pesona di Zahra. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, juga di YouTube IKIM. Baiklah, sebelum kita nak bersama dengan Ustaz, kita nak dengarkan lagu daripada Aula dengan Saksi Syahadah. Dan bersama dengan Allah juga nak ucapkan tahniah juga lah ni. Rasanya tak terlambat untuk saya ucapkan tahniah untuk sahabat-sahabat kita yang telah pun berjuang malam tadi untuk anugerah pencinta nasyid 2020. Tahniah bagi yang berjaya dan tahniah juga pada semua ke-7 lagu yang telah dibawakan untuk anugerah pencinta nasyid 2020. Dan terima kasih pada anda yang menyaksikan secara langsung di YouTube, di FB IKIM FM dan dengarkan secara langsung di Radio IKIM. Anda adalah yang terbaiklah sebenarnya. Sama-sama sokong anugerah pencinta nasyid 2020 dan alhamdulillah ini membuktikan bahawa industri nasyid masih terus kekal wujud dan juga kukuh di pesada seni, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang padamu permata ayah bunda. Dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta, jadi cahaya untuk selamanya.
akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji jua. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Anak, kau ditimang-timang duniawi, semoga berindah-indah di syurgawi. Teguh jiwa menolak habuan dusta, jangan khianati. Sekecil amanah kan dihitung. Berkatalah yang benar walaupun pedih dan payah, biar sempurna saksi syahadat. Jalan ini hamparan yang terbentang, peduliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran, menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji jua. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Anak, kau ditimang-timang duniawi, semoga berindah-indah di syurgawi. Jalan ini hamparan yang terbentang, peduliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran, menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji jua. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Jalan ini hamparan yang terbentang, peduliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran, menuju pengakhiran. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran meneruskan lagi perkongsian kita menerusi aspirasi edisi Isnin. Kita nak lebih positif lagi dalam kehidupan kita, insya-Allah, menerusi perkongsian Pesona di Zahra. Dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar, tak lain tak bukan one and only Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maknanya betul lah tekaan Pian dan juga Hazwan tadi. Ustaz bukannya dia berada di atas laut tapi ni kat tepi hutan. Bunyi burung-burung, Masya Allah. Jealous ni Ustaz. Tapi Alhamdulillah dekat dengan alam Ustaz kan? Masya Allah. Dan hari ni kita nak teruskan lagi perkongsian kita dalam kita nak menyambung perkongsian Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga. Kali ni nak bawakan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, yang ke-96, iaitu Al-Baqi. Allah Maha Kekal. Silakan Ustaz untuk perkongsian awalan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dalam Pesona di Zahra, Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga, dan mudah-mudahan sedikit akan kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Dan rahmat Allah diberkati kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Jadi maknanya hari kita akan minta Allah Subhanahu Wa Taala Al-Baqi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Rahman, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu semuanya akan binasa, yang kekal hanyalah Tuhanmu Zul Jalali wal Ikram, yang maha hebat lagi maha mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa setiap semua kita ni dia akan kekal, dia akan binasa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ilmu tauhid dibahaskan mengenai ada beberapa perkara yang maknanya ada beberapa perkara yang kita kena faham. Dan pertamanya, tiada awal dan tiada kesudahan. Awal pun tak ada, kesudahan pun tak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifatnya tiada awal dan tiada penghujung. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian yang keduanya maknanya ada permulaan tapi tak ada penghujung. Jadi ada permulaannya ada, mana penciptaannya ada, tapi penghujung tak ada. Mana dia kekal. Dalam kitab tauhid ada 10 benda. Antaranya apa? Syurga dan neraka. Maknanya benda tu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan kekal. Antaranya arash, antaranya qalam, antaranya adalah kursi, antaranya adalah lauh mahfuz, antaranya adalah Adzuz zambi. Adzuz zambi ini maknanya di belakang badan kita satu biji sebesar sawi, benda itu akan kekal sampai bila-bila. Jadi ini penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan manusia. Ini sudah penonton ibu-ibu, kakak, ayah yang saya silakan. Dan ada juga yang kita faham ada permulaan dan ada penghujung dia. Apakah yang ada permulaan dan ada penghujung? Kita manusia. Semua kita ni dia ada permulaan dan dia ada hujung dia. Tidak ada antara kita yang maknanya ada permulaan dan tak ada penghujung, tak ada. Hari ini kita melihat ayah kita, atuk kita, dan ada antara kita yang saudara-saudara kita sudah tidak ada di sekeliling kita. Maknanya ada saudara kita yang telah mendahului kita, ada saudara-saudara kita yang tak ada. Maksudnya kita tengok kalau kita baca sejarah-sejarah orang terdahulu daripada kita. Saya kerana kat Yati, ketika saya menelusuri sejarah Zulqarnain. Zulqarnain ini disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai kisah Zulqarnain. Jadi saya kaji detail siapakah Zulqarnain. Jadi memang ada dua pendapat kan. Ada yang mengatakan Zulqarnain ini adalah Alexander the Great. Ada yang mengatakan Zulqarnain ini adalah Cyrus the Great. Bezanya kalau Alexander the Great daripada barat, kalau dia kata Cyrus the Great daripada Parsi daripada Parsi. Ketika saya melihat baca sejarah, akhirnya saya buat satu kesimpulan, Alexander the Great bukan Zulqarnain. Sebab dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kaji Cyrus the Great. Sebab waktu itu ada dua raja yang sangat besar dan hebat. Cyrus the Great, saya pergi ke istana dia dekat Pasar Ghat, dekat Parsi sana, Pasar Ghat, dekat istana dia tu ada gambar dia ukiran kayu. Mempunyai dua tanduk so saya tengok betul lah. Quran sebut Zulqarnain kan. Zulqarnain maknanya mempunyai dua tanduk. Dan kalau tengok yang dalam sejarah yang beriman, kemudian yang menolong orang-orang beriman Baitul Maqdis adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great ni dia punya tarikh lebih kurang dalam 400 ke 500 tahun sebelum Masihi Sekala Zulqarnain. Kita dengar kisah kehebatan Zulqarnain. Zulqarnain yang maknanya menguasai timur dan barat dan juga mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam bahasa hadis dia Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kita tengok nanti di akhir zaman nanti di antara tanda besar kiamat akan keluar binatang makhluk aneh ini, Gog and Magog ini ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Itu antara tanda besar kiamat makhluk yang pernah dikurung oleh Zulqarnain dalam kisah yang disebut dalam Al-Quran itu. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, mana Zulqarnain? Orang disebut dalam Al-Quran orang yang sangat hebat, menguasai timur dan barat, telah menguasai ilmu besi. Bayangkan
500 tahun sebelum Masehi dia telah menguasai ilmu besi. Atini zubar al-hadid. Bagi aku kepingan-kepingan besi. Mana dia? Dia hanya tinggal sejarah. Dia tak kekal. Dia telah meninggal. Dia tak ada di sisi kita. Kita tak dapat tengok dia dah. Begitu juga orang-orang yang lain. Kita tengok sama ada dia orang yang beriman ataupun tidak beriman. Contoh macam Namrud. Namrud, mana dia? Dia pernah sombong. Tak ada dah. Namrud ni sekitar 1800 tahun sebelum Masehi. 1800 tahun sebelum Masehi. Tak ada dah. Pakai syariat Al-Quran kan. Namrud sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun tidak ada. Tapi ceritanya ada. Orang yang pernah ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya ada. Tetapi maksudnya keadaannya orangnya dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Al-Baqi. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal. Kita tengok sejarah Fir'aun. Fir'aun ni tarikhnya bila? Fir'aun sekitar 1300 tahun sebelum Masehi. Jadi dia hidup sezaman dengan Nabi Musa AS. Dan Fir'aun ini punya handal. Dia pernah sampai dia mengaku Tuhan tau. Dia pernah mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang tinggi, kata dia. Mana dia? Dia juga sudah tidak ada. Dia pernah mengaku Tuhan tapi pun telah tak ada. Jadi tidak kekal. Quran sebut tadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap kita semuanya akan mati, tiada yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa lagi maha mulia. Tak ada. Jadi yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 88. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Al-Qasas ayat 88. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajhah. Sesuatu semua akan binasa. Halikun illa wajhah. Kecuali lah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana setiap benda halikun. Surah Rahman kata fan. Fan ni maknanya lenyap. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jika kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya Allah yang maha kekal, Al-Baqi, kita akan dapat memahami 3 perkara. Jadi kita kaitkan dengan masalah rumah tangga kita. Kita faham Allah Al-Baqi, kita akan memahami 3 perkara. Kita faham Allah Al-Baqi, kita akan memahami 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Kita berhenti rehat sebentar. Jangan lupa tekan butang share. InsyaAllah. Kita berhenti rehat sebentar. InsyaAllah. Nak tahu 3 perkara tu apa? Kena tunggu lepas kita berhenti rehat ketika bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Seperti yang Ustaz pesan tadi, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat faham. Walaupun 3 perkara, tapi insyaAllah bermanfaat untuk sepanjang kehidupan kita. Allah Maha Kekal. Kita nak belajar tentang itu. Dan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mustafa ya Salih
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيبات أولاني عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan kita menerusi pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang berada di tepi hutan, tapi alhamdulillah suaranya masih kedengaran di corong radio IKIM. Alhamdulillah. Untuk perkongsian kita hari ini Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Baqi, Allah yang Maha Kekal, Allah tiada awal dan tiada akhirnya, tak sama macam kita manusia dan segala makhluk yang Allah ciptakan. Jadi ada 3 perkara Ustaz nak kongsikan dengan kita hari ini untuk kita lebih faham tentang Allah yang Maha Kekal ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Hafiz, terima kasih kepada seluruh ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey, so jadi maknanya bila kita bicara mengenai Al-Baqi, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal, ada 3 perkara yang kalau kita faham, kita akan dapat membentuk 3 perkara. Yang pertamanya dia akan menghilangkan sifat tamak. Dia akan menghilangkan sifat tamak. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian kan. Sifat tamak ni adalah satu sifat yang memang akan merosakkan kita. Kan? Jadi, kalau kita nak memulakan sesuatu benda, kita nak memulakan contoh apa saja usaha kita tak boleh nak memulakan dengan sifat tamak. Kan? Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Kami mudahkan manusia itu untuk mendapatkan harta, thumma yatma'u an azid. Kemudian dia rasa tamak untuk ditambah. Ketika rasa tamak, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla, aku akan tambah. Jadi maknanya dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala memang menyebut bahawa sifat tamak ni adalah satu sifat Allah takkan tambah apa-apa dalam kehidupan kita. Allah katakan, aku takkan tambah. Kan? Jadi, kenapa sifat tamak tumbuh ataupun sifat tamak ni boleh timbul? Sebab kita rasa kita selama-lama di sini. Kita rasa kita selama-lama di dunia ini, kita rasa. Sampai dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Lau kana ibnu Adam wadiyani minaz zahab ataupun wadiyani minal mal." Kalau anak Adam itu ada 2 lembah daripada emas, ada 2 lembah daripada harta sekalipun, lartarau thalithan, dia mesti akan mengharapkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab, dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam itu melainkan tanah, iaitu kuburnya. Jadi, anak Adam ni kalau dia tak faham, kadang-kadang dia yang akan memenuhi maknanya kehendak dia itu hanya kematian saja. Kematian saja. Sebab kita rasa kita ni selama-lamanya berada di sini. Dan dalam Al-Quran ayat-ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menyatakan bahawa alhaakumut takatsur, berbanyak-banyak harta itu melalaikan kamu. Thumma yatma'u an alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir,
sehinggalah tiba-tiba kamu disentap masuk ke kubur. Berbanyak-banyak harta ni dia boleh melalaikan kita sehingga tiba-tiba kita disentap masuk ke kubur. Saya kan DJ kat Yati kan. Sekarang ni alhamdulillah Allah telah sediakan satu teknologi buat kita. Ada WhatsApp kan, ada Facebook, ada YouTube kan, ada berbagai-bagai lagi maknanya iktibar yang dapat kita tengok dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ni merupakan sebuah universiti. Saya namakan dia sebagai universiti kehidupan. Hidup kita ni sebuah universiti, banyak benda kita boleh belajar. Hari ni kalau saya tengok orang aksiden kan, orang aksiden sekelip mata saja, split second, sekelip mata saja. Saya sangat memahami. Saya pernah aksiden 2018 kan, sampai kata orang tu muju hidup ni kan, kita bawa kereta baik-baik, bas tu terbabas masuk lorong kita, split second saja, tak sempat nak cakap apa pun, sebab kena. Alhamdulillah, maknanya masih hidup, syukur alhamdulillah. Tapi saya sangat memahami kejadian yang sesaat itu. Kita tengok kadang-kadang orang aksiden, meninggal tempat kejadian kan. Dia tak pernah terfikir pun. Sejam sebelum itu tak pernah terfikir pun kejap lagi dia akan menjadi mayat. Tak pernah terfikir pun. Tapi itu yang Allah SWT sebut, atazurtumul maqabir, sehingga tiba-tiba kamu itu dia rentak masuk ke dalam kubur. Kita tak pernah terfikir pun. Jadi kalau kita memahami bahawa Allah Al-Baqi, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal, dan kita tidak kekal, dia akan mengubat sifat tamak kita ni. Ibu kakak ayah, apa yang kita nak kat dunia ni? Apa tamak yang kita nak dunia ni? Kita bergaduh dengan suami kita, dengan isteri kita. Kita nakkan sesuatu kan. Lepas itulah boleh bergaduh tu kan. Nakkan sesuatu. Sampai bila soalnya? Soalannya sampai bila? Kan? Sampai bila nak jadi macam tu? Kan? Sebab apa? Kalau kita cuba, ya Allah, kan kau yang maha kekal. Aku tak kekal Tuhan. Hidup ni kan untuk mencari keredaan-Mu, ya Allah. Dan aku maafkanlah. Kita kan lebih berlapang dada. Tak apalah aku lepaskan hak aku. Tapi ya Allah, kau ganti dengan lebih baik boleh tak Tuhan? Kan kita minta Allah ganti lebih baik buat kita. Kan benda bagus sebenarnya kan. Orang yang memahami Allah Al-Baqi, dia akan menjadi orang yang tidak tamak. Dia lebih tenang lagi. Dia menjadi orang yang bersyukur pada nikmat. Dan orang yang bersyukur pada nikmat, hidupnya itu akan tambah dan dilimpahi dengan nikmat yang lain. Yang makna berbagai-bagai lagi. Padahal Allah sebut dalam Quran ni, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur di atas nikmatku, pasti aku akan tambah lagi nikmat itu. Kita bersyukur pada yang ada, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan lagi dan lagi kepada kita tu. Ini benda kita kena faham. Kita belajar Asmaul Husna, dia menenangkan jiwa kita. Abang-abang, ayah-ayah kan, kita tengok isteri kita rasa tak cukup kan, tamak tu kan. Kan? Tamak, Allah kata Allah takkan tambah tau. Sebab tu kena bersyukur. Alhamdulillah Tuhan. Terima kasih bagi isteri, ya Allah. Maka bersyukur banyak-banyak bang pada isteri, maka Allah akan tambah solehah isteri. Laju je mulut nak menambah lain. Allah akan tambah solehah isteri itu. Okey. Ini yang pertama. Kalau kita memahami Allah Al-Baqi, kita akan menghilangkan sifat tamak. Okey. Yang keduanya. Kita memahami sifat Allah Al-Baqi, Allah yang Maha Kekal. Kita tidak kekal. Kan? Apa yang kita akan dapat, dia akan menghilangkan kesedihan dan kedukaan. Sedih sedih, dia akan menghilangkan kesedihan, ketakutan. Dalam ayat Quran Allah sebut orang beriman itu sifatnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak takut dan dia tidak sedih. Pada unsur-unsur keduniaan, dia tidak takut dan dia tidak sedih kan. Berubat itu kan. Ibu kakak tu sekalian, turun naik nafas kita pada hari ini, turun naik nafas kita semua adalah ujian. Sama ada di kesenangan ataupun di kesusahan. Dan jadi kita lah contoh kan, kita hari ini kalau dapat ujian tu maknanya peperiksaan lah kan, peperiksaan kan. Kita kan kena jawab soalan tu. Kita kena jawab soalan. Semua hidup kita ni adalah ujian.
sama ada dia senang ataupun susah, kita kena jawab soalan tu. Contoh katakan hari ni, katakan ibu bakal tak masuk peperiksaan, dapat kertas soalan kan. Kita tengok soalan ni, apa soalan senang sangat, malas tu jawab lah. Maka ketika dapat ujian senang, kita pun malaslah tunaikan apa benda kewajipan, malah nak jawab lah soalan senang sangat kan. Jadi pada ni kita tinggalkan soalan senang. Aku nak jawab soalan yang susah. Susah boleh berdoa kepada Allah. Maka tak tahu kita lulus ke tak tahu ujian kita tu. Jadi maknanya senang pun kena jawab, susah pun kena jawab. Ada orang kadang-kadang senang dia jawab, senang ingat Tuhan. Susah dia marah-marah Tuhan. Dia marah-marah Tuhan. Sebab apa? Dia rasa macam, kenapa aku yang diuji kerana bukan orang lain? Maknanya ketika susah dia tak jawab dengan betul. Maka pun tak lulus. Jadi kita kena jawab dengan betul. Senang pun kita kena jawab, susah pun kita kena jawab dengan betul. Dengan betul. Kita. Jadi hidup ni adalah ujian. Turun naik nafas kita, semua ujian dibuat barang-barang raya. Sama ada di ujian kesenangan atau ujian kesusahan. Yang kita ingat ujian itu susah aja. Senang pun ujian tau. Banyak hari ini orang yang diuji dan senang dijauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ujian senang pun ujian. Satu hari kan, syaitan bertemu ataupun menyuruh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia kata apa? Wahai Tuhan, ni hamba kau Ayub ni. Waktu tu Nabi Ayub kan, anaknya ramai dan soleh. Anaknya ramai dan menyenangkan hati kita. Hartanya banyak. Nabi Ayub tu hartanya banyak, melimpah ruah. Maka syaitan mohon bantuan Tuhan, Ayub ni bolehlah dia taat. Bolehlah dia taat. Dia orang senang kot, bolehlah dia taat. Izinkan aku Tuhan, kau izinkan aku untuk bawa penyakit kat dia, boleh tak? Kita nak tengok dia masih boleh taat ke tak? Boleh taat ke tak? Maka Allah izinkan. Sebab dalam Al-Quran Allah sebutkan syaitan tak akan dapat mengganggu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang soleh, dia tak dapat ganggu. Maka dia kata, Ayub bolehlah. Nabi Allah kata tak, dia adalah orang yang ikhlas. Boleh bagi aku bagi izin. Maka Allah bagi izin, syaitan memporak-pandakan datang penyakit. Maknanya anak-anak dia meninggal, hartanya habis untuk buat berubat. Harta dah tak ada apa-apa, tapi Ayub sampai memang susah sangat. Tapi dia tak beriman. Sebab apa? Senang pun dijawab, susah pun dijawab. Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala baki, Allah itu yang maha kekal, kita tak tahu, dia akan menghilangkan kesedihan dan ketakutan hidup kita kan. Sebab ya Allah, aku tak lama Tuhan kat sini. Kalau aku susah, kau berilah jalan keluar Tuhan. Susah dan senang itu kan, itu asam garam kehidupan. Kalau tak ada susah, kita senang je, kita pun tak akan menghargai benda senang. Jadi maknanya susah senang tu memang Allah sulamkan dalam hidup kita untuk kita menghargai rasa kemanisan hidup ni. Kita pernah berlapar, kita akan menghargai apa itu kenyang. Kita pernah bergaduh dengan suami isteri, kita akan menghargai aman ni kalau tak bergaduh. Gitu. Jadi maksudnya kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang kedua. Ada menghilangkan kesedihan dan juga ketakutan dalam kehidupan itu. Dan yang terakhir dan ketiga. Yang ketiga, ibu-ibu, kakak, ayah, babang sekalian kan. Kalau kita tahu Allah Al-Baqi, Allah saja yang kekal. Kita ni tak kekal. Maka belajarlah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedari muda kita. Tawakal ni maknanya hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar untuk itu bang. Walaupun hari ni abang masih gagah, abang masih kuat, abang rasa dengan saya lah bisnes saya berjaya. Kalau tiba-tiba kena stroke, duduk diam, isteri yang selalu marah-marah kita, itulah yang akan jaga kita bang. Percayalah cakap saya. Kan? Walaupun abang rasa aku ni kaya lah, kita selalu tak menghargai isteri kita dan sebagainya. Besok kalau tiba-tiba Allah tarik kesihatan, kawan-kawan pun hilang daripada kita. Anak kita itulah, isteri kita itu akan bersama dan temankan kita. Dan paling kurang, sehebat mana abang, ayah-ayah saya sekalian, kalau meninggal besok, kita akan mandi sendiri. Kan? Siapa dia meninggal, dia mandi sendiri. Kan? Imam pun lari, Bilal pun lari.
kita takkan masuk kubur dan tanam sendiri. Kalau orang tak tolong, kat situlah kita. Kan? Tapi orang tolong mandikan dengan rahmat. Orang tolong kafankan dengan rahmat. Allah orang usung dengan rahmat. Orang tak ke kubur rahmat. Jadi habis tu, habis dah kubur tak ada siapa pun, Allah ada. Kan? Jadi maknanya, kita tahu Allah tu Al-Baqi, Allah yang kekal. Kita tak kekal. Kita belajar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa bang? Ayah-ayah ibu-ibu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, diberi jalan keluar dari segala permasalahannya dan direzekikan dari sumber yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, cukup bagi dia dah tak ada apa-apa dah yang boleh membantu dan menolong dia kecuali Allah saja. Dari dalam rumah tangga kita bersama. Sebagai sejauh mana rumah tangga kita sebenarnya belajar bertawakal ketika kita senang. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama kita ketika kita susah dan juga senang. Belajar bertawakal. Wallahu a'lam. Jadi maknanya Al-Baqi Allah menyebabkan kita hilangkan rasa tamak, menyebabkan kita hilang rasa takut dan juga rungsing, menyebabkan kita akan sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubat segala kesedihan, tak puas hati dalam rumah tangga kita, insya-Allah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ni lapang dada. Dengar tu lapang sangat dada. Sesungguhnya kalau senang ke susah ke memang tak kekal Ustaz kan. Dia satu masa nanti akan berlalu pergi Ustaz kan. InsyaAllah kita nak bentuk rakan-rakan pendengar kita, mana yang senang ke susah ke, ada soalan pada Ustaz, boleh saja ajukan di FB IKIM FM, di YouTube IKIM juga channel, dan juga di WhatsApp IKIM di 011290040004. Kita berhenti rehat sekali lagi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ramainya orang susah musim COVID-19 ni sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk mendapat rebate cukai. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Pluralisme agama adalah satu aliran pemikiran yang melihat kewujudan pelbagai agama dan semua agama adalah sama. Permasalahan utama falsafah pluralisme agama ialah ia tidak terhenti kepada pengiktirafan kewujudan pelbagai agama sahaja, akan tetapi menjangkau kepada pengiktirafan kepada kebenaran semua agama di tahap yang sama. Bagi merungkai dan menjawab isu pluralisme agama, dapatkan buku terbaharu IKIM, Pluralisme Agama, Satu Penelitian Islami. Pelbagai bab dalam buku ini merupakan respon ilmuwan Muslim terhadap faham pluralisme agama dari pelbagai dimensi ilmiah. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali lagi untuk slot seterusnya bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Pesona di Zahra untuk Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Baqi, untuk sama-sama kita faham dan kita jadikan ia sebagai satu panduan. Alhamdulillah, Ustaz berikan tadi ada 3 perkara kalau kita sedar, Allah akan hilangkan 3 perkara ini dalam kehidupan kita, iaitu kita tamak, lepas tu hilangkan kesedihan, ketakutan, belajar untuk tawakal, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita, Ustaz, untuk sama-sama kita kongsikan di sini. Antaranya kita ada sahabat kita ni di WhatsApp bikin, kata, Ustaz nak tanya, jika seorang isteri yang dah menopause tak dapat lagi layan suami, adakah isteri berdosa? Satu perkara. Dan kemudian suami dah ada isteri lain, dan nombor 2, mohon bantuan Ustaz. Okey, satu benda yang kita kena faham adalah Islam tak nafikan kemanusiaan. Orang yang menopause kadang-kadang kegairah ataupun keinginan untuk main lelaki itu kadang-kadang tak ada. Sebab itulah bagi suami yang faham benda ni, dia perlu merahmati isteri. Pergilah pergi cari doktor hormon ke, herba-herba ke. Dia tak boleh macam seorang macam, okey, dah menopause kau tak layan maka berdosa. Allah Maha Adil, Allah tahu keadaan diri kita kan. Sebenarnya kalau kita tak, macam mana kalau nak melayan dalam keadaan yang kegairahan tak ada ke apa ke, tapi Allah Maha tahu. Maksudnya bagi suami pergi cari ubat, jumpa doktor ataupun doktor pakar-pakar herba, benda tu ada solusi dia lah. Terutamanya bagi kita orang Melayu kan, boleh pergi berurut dan sebagainya kan. Itu semua orang tua kita pakar herba ataupun doktor-doktor tahu, boleh rujuk pada mereka. Dan untuk macam mana kita ada kegairahan itu untuk melayan suami kita kan. So bagi suami kena faham benda itu, bantu isteri itu berubat. Bagi isteri pun kena faham, kadang-kadang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menafikan kemanusiaan, Islam tak menafikan kemanusiaan kan. So maknanya usaha dan baki serah dan kalau ada mungkin tersalah tersilap, minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita juga di WhatsApp Kim, hamba Allah Muslimah nombor 1. Adakah berzikir dengan nama Al-Baqi boleh jadikan sebagai usaha agar Allah pelihara sahabat kita ni dari malapetaka seumur hidup beliau? Okey, untuk malapetaka kan, apa benda yang tak bagus ucapkan apa? Al-Hafiz. Ya Hafiz Allah, yang Hafiz Allah yang memelihara kan. Yang Hafiz tu yang Maha melihara. Jadi maknanya bagus untuk baca Al-Hafiz. Al-Baqi ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati untuk hati kita tu. Al-Baqi, kita memahami Allah Al-Baqi, dan Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kita untuk kita menyedari kita ni hanya sementara. Akhirnya membawa kita kepada maksudnya hilang tamak, kesedihan, dan juga menumbuhkan rasa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seterusnya, kita ada soalan daripada rakan kita ni, macam mana nak handle suami yang sentiasa tengok orang lain salah dan sentiasa ada kata-kata negatif tentang seseorang. Sentiasa rasa tak puas hati, serba tak kena, dia sebenarnya baik. Cuma ada perangai macam tu lah Ustaz, daripada Mazni. Okey, untuk melihat orang yang salah ni, kita kena ada cara betul melihat. Okey. Ada 4 keadaan orang sesuatu buat salah. Yang pertama, ada orang salah memang dia berniat nak buat salah. Dia maki itu memang dia niat bermaki, dan dia memang niat untuk menghina seorang tu lah. Ada orang kadang-kadang dia adalah orang yang jahat ataupun orang yang salah yang sedang berusaha menjadi baik. Sebenarnya dia berusaha menjadi baik, kalau ikut dulu lagi teruk kan. Kita kena faham benda itu, kerana kesian susah dia nak buat benda baik tu kan. Yang ketiganya, ada orang baik yang tersilap. Dia baik tapi dia tersilap. Dan keempat, ada orang baik tapi tak buat benda betul. Benda betul kan? Daripada apa yang puan tu cerita, suami keadaan macam itu. Kalau suami tu dah berumur, nak berubah, memang dia sendiri kena mujahadah untuk berubah. Tapi kita tengok, saya rasa suami tu orang baik yang tak buat benda betul, ataupun dia adalah orang yang salah yang berusaha menjadi baik. Rasanya mungkin dulu dia dah okey, dah lagi teruk terus sekarang. Mana dah okey dah. Okey, alhamdulillah. Jangan paksa dia untuk terus jadi okey seperti mana para sahabat dan para nabi. Dia sedang berusaha menjadi baik, itu dah okey tu. Memang ada Allah sebut, qad aflaha man tazakka. Beruntung orang sentiasa memperbaiki diri. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Seterusnya di FB IKIM, Suaid Awab. Anak perempuan sering mengatakan jika ibu-ibu yang telah sakit dan tua sepatutnya dihantar ke fasiliti seperti rumah tua supaya tidak membebangkan anak-anak. Di sahabat kita ni terasa bila anak-anak mendengar kata-kata anak-anak seperti itu, Ustaz. Macam mana nak ubah hati, Ustaz? Okey. Sebenarnya sepatutnya memang hari ini kita menjaga anak kita. Besok kalau kita telah tua, anak-anak yang menjaga kita kan. Maknanya saya pernah berbual dengan pengasas rumah orang-orang tua, rumah orang tua kan. Dia kata, Kak, saya tanya dia kan, sebenarnya pada pandangan Kak, kenapa orang ni diletakkan di rumah orang tua ni lah. Kan? Dia kata, Ustaz, memang betul. Ada orang yang memang pasal, tak menghargai anak, jahat dengan anak, dia kasih sayang anak dengan dia tu tak ada. Dia ketika dia telah tua, anak dia tak nak jaga dia pun. Memang ada macam itu. Tapi ada yang mak ayah memang baik, tapi anak hantar ke rumah orang tua. Jadi apa kesimpulannya? Kadang-kadang ada benda-benda hidup kita ada takdir yang kita tak tahu apa dia. Kita baik dengan anak-anak, tapi anak-anak ini tak menghargai. Sebab itulah kan, jangan pernah putus asa untuk berdoa. Doa untuk anak, doa yang baik-baik kan. Kita hari ini anak kita nakal, doakan. Kita tak tahu tau. Barangkali anak yang nakal inilah yang jaga kita waktu kita tua kan. Anak yang kita bangga-banggakan, masuk universiti dan sebagainya. Anak ini besok akan membiarkan kita. Kita tak tahu tau. Terus doa anak-anak kan. Dan mudah-mudahan hari ini kita jaga anak kita dengan baik. Besok dah tua maknanya anak kita akan jaga kita dengan baik. Soal dia nak letak orang tua, itu kalau dalam Islam tak patut begitulah. Sepatutnya berada di sisi kita sebagai anak untuk menjaga kan. Tapi lain baki doa lah. Sebab seorang tu ada takdir masing-masing. Susah nak cakap lah. Kita tak boleh cakap tak. Kalau ditakdirkan begitu, mana? Kan? Doa lah. Dan tawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. InsyaAllah. Kita ada seterusnya ada rakan kita ni di Facebook IKIM, Ustaz Milalah kata, Assalamualaikum Ustaz, suami stroke, sering dengar ceramah Ustaz kat radio IKIM. Alhamdulillah suami terasa tadi Ustaz menangis dan tersenyum Ustaz. Terima kasih. Jadi Alhamdulillah ada yang mengikuti kita Ustaz walaupun dalam keadaan terbaring. Alhamdulillah. Moga-moga Allah kurniakan kekuatan untuk sahabat kita. Seterusnya ada Syada, boleh Ustaz demonstrate tak cara yang dianjurkan Islam, cara nak masuk ke dalam rumah dan bacaan yang betul setelah pulang dari tempat lain, Ustaz? Okey, kalau berdasarkan hadis Nabi SAW daripada kitab Ibn Kathir, kalau kita nak masuk ke rumah, antara bacaan yang bagus, pertama sekali bagi salam dulu. Assalamualaikum. Artinya getaran memberi salam itu memberkati rumah. Dan juga jika ada pengunjung-pengunjung yang kita suka dan tidak diingini daripada benda-benda kita nampak daripada jin dan syaitan, dia akan lari dengan getaran salam itu. Lepas tu pernah tak dijik kat hati, bangun malam-malam nak minum air kat dapur kan, kita meremang. Pernah tak? Kan? Pernah kan? Kalau meremang begitu, maknanya bacakan auzubillahi minasyaitanirrajim atau bagi salam. Kita masuk store kita ke apa, bagi salam. Assalamualaikum ataupun assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Getaran itu akan mengejutkan jin ke apa ke, oh ini bukan tempat kita, maka dia akan keluar. Kan? Bilik-bilik jarang kita masuk, saya cakap assalamualaikum, bagi salam. Getaran salam tu dia hebat sebenarnya. Kita bagi salam kan. Dan jangan terbayang pula nanti bagi salam dia jawab macam mana, dia tak jawabnya. Maksudnya getaran itu memberikan. Okay, yang keduanya, ketika Melaka masuk, baca surah Ikhlas 3 kali. Bangsa pun baca surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya rasa tak sampai seminit. 3 kali tak sampai seminit. Kalau kita baca, maka Allah akan mengamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Apa ni apa? Papa ilmu, papa akhlak, papa iman, papa harta. Papa ni banyak papa. Sebenarnya bagi salam, kemudian baca surah Ikhlas 3 kali. Wallahualam. Baik, ni dari Negeri Sembilan Ustaz. Soalan terakhir kita pada kali ini daripada Hezi Abdul Hamid. Apakah panduan untuk hilangkan rasa rungsing serta cemas dan kuatkan tawakal? Suami selalu kata sahabat kita ni cepat cemas dan comeh dalam logat Negeri Sembilan Ustaz. Silakan. Okey. Benda cemas ataupun kerungsingan untuk masyarakat, dia ada 2 jenis ya.
Ada yang inborn. Inborn ni makna lahir-lahir dia mudah rungsing, dia mudah risau, dia mudah comel. Comel. 49. Comel. Cemas. Mudah cemas. Inborn. Ada yang dia sebab environmental. Environmental ni maknanya sebab